الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ورب يتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul setelah menunaikan solat tarawih. Dan kita masuk pada hadis yang ke-19, al-haditsu at-tasi'a asyara. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa minhu qala عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال, daripada Sayyidina Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat maksudnya ni di atas kenderaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala, ya ghulam, wahai ghulam, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya kata Rasulullah, saya ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah, yaitu beberapa perkataan yang berfaedah untukmu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka pasti kamu dapati Allah akan berada di hadapanmu. Ini semua perlu, nanti akan ada syarahannya. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan daripada Allah. Dan ini hadis ini sering disalah faham oleh sebahagian orang bila sebut idza sa'alta fas'alillah, menafikan tawassul dan mengharamkan istighatsah kepada para awliya. Ini tak ada kaitan langsung. Dan hatta kalau kita minta kepada, kata bertawassul kepada awliya dan beristighatsah kepada para awliya dan para anbiya, tetap kita minta kepada Allah sebenarnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Tetap yang itu juga. Nanti akan disyarahkan pada babnya. Sebahagian orang menyalahfahamkan umat dengan kenyataan mereka idza sa'alta fas'alillah, dan kemudian mengharamkan tawassul. Tawassul haram kerana apa? Kerana Allah disebut oleh Nabi, kalau nak minta kepada Allah, nak minta tolong kepada Allah. Jadi ini Nabi SAW ingin maklumkan kepada hakikat permintaan tolong kita adalah kepada Allah, dan tidak ada seorang pun dalam alam ini yang kita minta tolong kepadanya dengan maksud orang tadi memberi manfaat dan mampu menjauhkan kita daripada mudarat, melainkan Allah. Itu kefahaman tadi difahami oleh orang yang mempelajari adna syai' fil aqidah. Sedikit kalau dia mengaji akidah pun dia dah faham benda tu. Tapi sebahagian kalangan manusia ini ada yang suka mengelirukan umat, dibacakan hadis dan kemudian disyarahkan bukan seperti yang disyarahkan oleh para ulama. Dan akhirnya jadi tahayyur, jadi seolah-olah bertembung dalam agama ni. Sedang Nabi SAW membenarkan seorang untuk bertawassul dan beristighatsah, dan ini ada dalam hadisnya Rasulullah. Tiba-tiba disuruh pula dalam hadis yang lain seolah jangan buat macam tu, padahal itu bukan maksud Nabi SAW, dan ini jelas-jelas disebut. Perkataan ini kalau dibaca dengan kefahaman maka dia akan faham. Wa'alam, dan hadis ini biasa akan ditulis di Madinah Al-Munawwarah sebelum kita masuk ke dalam maqam Rasul, ke dalam Masjid Nabawi, dia akan tulis di depan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Biadab dengan Rasulullah SAW. Dia sebenarnya mengajar umat untuk biadab dengan Nabi SAW pada waktu itu. Seolah-olah macam orang yang pergi bertemu dengan Nabi di Madinah Al-Munawwarah ketika bertawassul dengan Nabi, seolah-olah dia tak faham dengan
Masa seolah-olah macam bertembung dengan apa yang Nabi sebut ni. Seolah macam tu. Ajaib. Ajaib. Jahil ni, kejahilan ni ajaib sebenarnya. Dia akan buat benda yang ajaib selepas tu. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah, jika umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan mereka mampu memberikan manfaat melainkan apa yang telah dicatatkan oleh Allah kepadamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Dan kalau mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak mampu mereka akan memudaratkan kamu dengan sesuatu melainkan apa yang telah dicatat oleh Allah. Jadi tak akan mampu seseorang memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan hadis ini menjelaskan balik dengan makna apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu maksudnya. Tamam? Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah terangkat qalam, maksudnya semua telah dicatat, wa jaffatis suhuf, dan telah kering suhuf tadi. Maksudnya telah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh Mahfuz. Semua telah dicatat oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan kesemuanya dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi hamba ni akan, kalau baca hadis ni, akan menjadi seorang yang redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan dia tidak akan jadi seorang yang menyalahkan takdir. Karena semuanya telah dicatat oleh Allah. Dan dia tidak akan takut dengan sesiapa. Karena perkara tadi telah ditetapkan oleh Allah. Tamam? Dan ini yang diamalkan oleh para awliya dengan ilmu hakikahnya sehingga menyebabkan mereka tidak takut dengan siapa pun. Hatta dengan binatang buas, hatta dengan apa sekalipun. Tamam? Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain daripada Imam Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah berada di depanmu. Depanmu di sini bukan makna Allah bertempat, nanti akan dibahaskan. Ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi syiddah. Kamu mengenal Allah ketika mana dalam keadaan senang, maka Allah mengenalmu dalam keadaan susahmu. Ini pun nanti akan disyarah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Maksudnya tidak ada sesuatu yang berlaku, ini kalau terjemah tidak dengan harfan biharfin, tidak ada sesuatu yang berlaku tadi dengan secara tidak sengaja. Jadi yang terkena kepadamu, maka itu bukan maksudnya tidak sengaja terkena kepadamu. Yang didapatkan olehmu tidak bermakna itu pun tak sengaja didapatkan olehmu. Jadi tak ada istilah rezeki okey lagi. Dia kata nasibnya ni. Nasibnya ni saya buat ni. Saya tengok dapat. Tak ada nasib istilah. Semuanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau orang Melayu kita cakap nasib pun, kalau dia mengaji tauhid, dia akan letak dalam i'tiqad dia bahawa semuanya telah dicatat oleh Allah. Cuma disebut dengan bahasa ya. Disebut dengan bahasa Melayu saja, kata nasib dia dapat ni. Tapi dalam batinnya dia maksudkan tadi kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi tak ada istilah sepatutnya kena kepada orang tadi. Tapi sebab saya lalu tepi tu, kena kat saya. Tak ada istilah tu. Dan tak ada istilah pula sepatutnya kena dekat dia, tapi sebab saya ada tepi tu, tak kena dekat dia. Tak. Semua telah dicatat oleh Allah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Tahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan sabar, wa anna al-faraja ma'al karbi, dan pembukaan itu Allah Ta'ala berikan bersama dengan kesusahan terlebih dahulu, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesusahan itu adanya kesenangan. Tahu? Yang ini pun Nabi sebut, cuba tengok ni, kalau baca balik elok hadis ni, kita akan nampak faedah yang luar biasa. Nabi kata anna an-nasra ma'al sabri, anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Tengok, kita sebut anna an-nasra anna an-nasra ma'as sabri, dan tak disebut dalam ni wa anna yusran ma'al usr. Tak. Wa anna ma'al usri yusra.
Sebut yang tu terus. Allah apa ni, Nabi SAW tak sebut, dia letakkan ma'a tu yusran, dia letakkan setelah anna. Nah, nanti insya-Allah disyarahkan. Min tarjamati Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wulida Abdullah qabla al-hijrati bi 3 sinin. Sayyidina Abdullah bin Abbas dilahirkan sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Walamma wada'atuhu ummuh, bila mana ibunya melahirkan beliau, atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir-lahir terus dibawa kepada Nabi. Fa'adzana fi udhunihi al-yumna. Dan kemudian beliau diazankan oleh Nabi pada telinga kanannya. Wa aqama fil yusra. Dan Nabi iqamatkan pada telinga kiri. Wa qala izhabi bi abil khulafa. Izhabi bi abil khulafa. Nah, dia apa dia ni? Nabi kata bawa pergi dia kepada abil khulafa. Siapa abul khulafa? Sayyidina Abbas. Bawa pergi dia kepada Abbas. Iaitu siapa dia? Sayyidina Abbas abul khulafa. Bapa kepada segala khulafa Bani Abbasiyin. Jadi kan Bani ini Nabi ini dalil kata mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi telah mengetahui akan adanya keturunan ataupun daripada keturunan Sayyidina Abbas lahirnya para khulafa. Ini para khalifah daripada Bani Abbasiyah. Izhabi bi abil khulafa. Wa qad mala'a aqibuhu al-ardha hatta qila innahum balaghu fi zaman al-ma'mun 600,000. Tamam. Dan qad mala'a aqibuhu al-ardha hatta qila innahum balaghu fi zaman al-ma'mun 600,000. Apa 600,000 ni? Dan mereka memenuhi, qad mala'a aqibuhu al-ardha, dipenuhi panggil apa, keturunan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abbas, bapaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bapa saudara Nabi SAW, Sayyidina Abbas. Hatta dikatakan pada zaman Ma'mun keturunan beliau mencapai 6,000 orang. Minta maaf, 600,000 maksudnya 600,000 orang. Keturunan dia saja. Haji, wa kanna bismi abihi, dan beliau dikunyahkan dengan nama bapaknya, Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Kunyah dia dengan nama bapaknya Abbas. Likaunihi akbar auladih, karena Sayyidina Abdullah adalah anak yang sulung. Likaunihi akbaru auladih. Waluqiba biturjumanil Quran, dan beliau dilaqabkan dengan turjumanil Quran likathrati ma'rifatihi bima'anihi, karena banyaknya pengetahuan beliau tentang makna Al-Quran dengan tafsiran Al-Quran. Wa kana yusamma al-bahru, dan beliau juga dinamakan dengan bahar li ghazarati ilmi, karena luasnya ilmu beliau. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam da'a lahu biqaulih, dan sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan alimkan dia dalam ta'wil, dalam tafsir Al-Quran. Tamam? Baik. Qissatu fi bayani ghazarati ilmi Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah tentang keluasan ilmu Sayyidina Ibni Abbas. Wa an Abi Salihin qala, daripada Sayyidina Abi Salih kata beliau, laqad ra'aitu li Ibni Abbasin majlisan. Aku telah melihat, kata Abi Salih, majlisnya Sayyidina Ibnu Abbas, law anna jami'a Quraisyin faqarat bihi lakana laha faqran. Kalaulah seluruh Quraisy ini berbangga dengan tersebut, maka layak bagi mereka berbangga dengannya. Kenapa? Karena majlisnya sangat besar. Ra'aitu an-nasa qad ijtama'u 'ala babih hatta daqa bihim at-tariq, hatta daqa bihim at-tariq, fama kana ahadun yaqdiru 'ala an yaji'a wala an yadhhaba. Ramainya orang datang ke pintu rumah Sayyidina Ibnu Abbas untuk belajar sampai penuh jalan. Jalan-jalan jam.
Sampai tak ada orang boleh nak bergerak ke mana-mana. Nak pergi tak boleh, nak patah balik pun tak boleh. Tamam, ni nak kata penuhnya majlis beliau. Qala fadaqaltu alayhi wa akhbartuhu bimakanihim ala babih. Faqala dha' li wudu'an. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas bila mana Sayyidina Abi Saleh masuk, kata beliau, aku masuk dan aku memaklumkan bimakanihim ala babih, kedudukan orang ramai yang duduk di depan pintu rumahnya yang sampai penuh, tak ada orang nak berjalan dah, tak boleh nak berjalan pun tak boleh. Faqala dha' li wudu'an. Sayyidina Ibnu Abbas minta untuk diletakkan air wudu kepada beliau. Wudu bermakna ma'il wudu. Kalau wudu maknanya fi'lul wudu. Wudu perbuatan wudu. Wudu air wudu. Jadi diminta letak air wudu. Qala fatawadda wa jalasa faqal wa qala ukhruj ilaihim. Tamam. Dan kemudian beliau berwudu dan duduk. Kemudian dia kata kepada Abi Saleh, ukhruj ilaihim wa qul lahum, keluar kamu bertemu dengan mereka yang duduk di luar pintu rumah tu, katakan kepada mereka, man kana yuridu an yas'ala 'anil Qur'an wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Siapa yang nak belajar tentang Al-Quran dan juga huruf-hurufnya, makna-makna dalam Al-Quran, wa ma arada minhu, dan apa yang diinginkan oleh Allah daripada Al-Quran, falyadkhul. Maka masuk orang yang nak mengaji Quran dulu, yang ini mengaji tafsiran Quran. Qala fakharajtu fa'adhantuhum ay a'lamtuhum fadaqalu hatta mala'u al-baita wal hujrata. Maka aku pun maklumkan kepada orang ramai di luar, maka masuklah penuh dalam rumah dan bilik-bilik. Fama sa'aluhu an syai'in. Ini pondok zaman dulu ni. Ni kira pondok zaman dulu. Ini orang pakat main nak mengaji. Maka fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi. Tidaklah ditanya satu pun masalah, melainkan dia akan mengkhabarkan tentangnya, tentang ilmu tersebut. Wazadahum mithla ma sa'aluhu anhu au akthar. Dan ditambah lagi daripada soalan yang ditanya dengan permasalahan dan juga dengan ilmu yang luar biasa, bahkan lebih. Summa qala ikhwanakum faqaraju. Nah, ikhwanakum. Nah, dah selesai dah dijawab semua, ikhwanakum. Maksudnya apa dia? Utlub ikhwanakum. Panggil kawan-kawan kamu pula yang lain untuk masuk. Jadi hak lain yang dah habis, dah selesai majlis, keluar. Keluar pula yang tu. Qala ukhruj faqul. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas kata kepada Abi Saleh, keluar dan tanya kepada mereka, man arada an yas'ala 'anil halal wal haram wal fiqhi falyadkhul. Siapa pula nak tanya tentang halal haram dan fiqh, masuk. Fakharajtu faqultu lahum fadaqalu hatta mala'ul baita wal hujrata fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahum mithlah thumma qala ikhwanakum faqaraju. Kemudian masuklah Sayyidina Abi Saleh, keluar, kata siapa nak tanya fiqh, nak tanya hukum halal haram, boleh masuk. Masuk penuh pula rumah. Hak tadi keluar dah. Ini masuk pula kelompok kedua untuk tanya hukum hakam fiqh. Kemudian mereka pun bertanya. Setelah dijawab, malah ada yang ditambah lagi faedah-faedah daripada soalan yang ditanya. Ni contoh tambahan tu macam mana? Macam Nabi SAW bila ditanya tentang air laut. Ya. Hukum wuduk dengan air laut. Kan Nabi SAW kata apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Itu ziyadah. Ditanya pasal air laut, boleh ambil wuduk tak? Nabi kata airnya suci dan menyucikan. Dan Nabi tambah lagi apa dia? Dan halal bangkai daripada laut. Maksudnya ikan, udang, sotong, ketam semua halal. Kalau kata jadi bangkai sekalipun. Jadi Nabi tambah. Ditanya pasal wuduk saja, Nabi tambah lagi dengan faedah pada hadis tersebut. Sini dalil menunjukkan bahawa alim kalau ditanya soalan, kalau perlu padanya untuk menambah faedah pada soalan tersebut dengan memberikan panduan, maka itu ahsan, seperti yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai dia jawab, beliau menjawab, maka dia pun beritahu ikhwanakum faqaraju, keluar pula kelompok ni. Summa qala ukhruj faqul. Sayyidina Ibnu Abbas kata, keluar dan beritahu, man arada an yas'ala 'anil fara'idi wa ma ashbahaha falyadkhul. Siapa yang nak tanya tentang hukum faraid, hukum berkenaan dengan warisan dan seumpamanya, maka masuk. Faqarajtu fa'adantuhum, ay a'lamtuhum. Saya pun keluar dan saya maklumkan kepada semua. Fadaqalu hatta mala'ul baita wal hujrata fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahum mithlah. Dan kemudian
keluar Abi Saleh keluar dan kemudian maklumkan tentang apa yang disebut oleh Sayyidina Ibn Abbas, maka masuklah kelompok ketiga pula. Ni orang panggil apa? Ni dipanggil naubah. Dalam bahasa pengajian dipanggil naubah. Naubah ni apa dia? Giliran. Dia main ikut giliran. Di masing-masing tunggulah. Dan ini dilakukan juga oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi dia tak mengajak sekaligus. Kalau main majlis beliau ramai-ramai, dia tak mengajak sekaligus. Dia akan mengajak bahagian-bahagian. Masuk sikit, kemudian keluar yang ni, baru masuk pula rombongan kedua main mengaji. Macam tu cara Imam Nawawi mengajar di Darul Hadis Asyrafiyah. Kerana ahwalnya beliau, dia tak suka kalau majlis dia ramai-ramai orang main gitu. Takut mengubah perasaan hati. Lepas tu beliau kalau kata datang ke masjid, kalau kelahnya ada di Masjid Umawi, kalau ada kelah di Masjid Umawi saja dan dia tahu hari itu Sultan akan datang, Governor akan datang main solat di masjid, maka dia tak akan pergi dah kelah itu. Kelah batal. Kalau dia bimbang takut lagi waktu tengah duduk mengajak tu Governor main, ada cakap lagi sedap. Dan tujuan dah berubah waktu tu kerana apa? Kerana nak bagi muyul hati Governor tadi kepada hak yang mengajak tadi. Tu jadi Imam Nawawi akan cuti hari tu. Kelahnya cuti, tak buat kelah. Itu Imam Nawawi ni ajib. Imam Nawawi masya-Allah tabaraka. Begitu juga dengan Sayyidina Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, juga orang yang tegas dengan dengan masalah hukum berkaitan dengan hukum hakam ni dan dengan pemerintah. Zaman beliau zaman Imam Malik. Zaman jadi raja tu hamba-hamba. Ini sejarah dalam Islam ni ajaib. Kata Maulana Syekh Ali, tak pernah dalam sejarah dunia hamba jadi pemerintah melainkan Islam. Dia ada kerajaan Imam Malik. Cuma hebat kerajaan Imam Malik ni kekuatan mereka dengan ketenteraan. Imam Malik tidak ada bandingan dengan masalah ketenteraan. Tu kalau kita pergi ke Mesir, nak tengok peradaban kerajaan-kerajaan ni, lihat pada Mi'zanah, pada tempat azan tu. Dia punya menara azan. Kerajaan Imam Malik dia ada dia punya binaan dia, bentuk corak dia ada bentuk corak dia. Kerajaan Fatimiyah ada dia punya bentuk kerajaan dia. Kerajaan Turki Uthmaniyah pun dia ada dia punya bentuk dia. Jadi banyak bentuk Mi'zanah. Itu kalau orang yang minat pengajian berkaitan dengan peradaban tu, dia akan tengok. Dan ada satu kitab yang guru saya Maulana Syekh Ahmad bagi hadiah dekat saya, Asrar Al-Mi'zanah, rahsia Mi'zanah, tempat azan. Kenapa tempat azan dibuat bentuknya 3 peringkat, dan bumbung-bumbung di masjid-masjid Allah Ta'ala ni, masjid-masjid rumah-rumah Allah ni dibuat dalam bentuk yang ajaib bagi golongan muslimin. Tamam? Dia tak buat saja-saja. Hilang dah dia punya kesenian tadi, dan tak ada roh. Ketika mana orang tengok masjid, orang tak tengok dah, orang tengok nampak besi. Dia minat tak macam ni, bagi macam tu je. Dia tak nampak dah macam zaman dulu. Zaman dulu kalau masjid tengok daripada jauh, boleh tahu kata masjid ni zaman bila dan kenapa dia buat bentuk dia macam tu, sekian-sekian. Semua ada asrar dia. Ditulis oleh seorang alim dalam bidang architecture, dan dia juga sufi. Dan kitab tu kalau takdimnya Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Jadi kalau kita baca kitab tu, kita pergi ke Mesir, kita pergi ke negara-negara Arab, bila kita tengok Mi'zanah, tempat azan tadi, kita akan melihat ada maksud di sebalik setiap tempat tadi. Bukan saja dibuat. Boleh. Atau kalau tengok masjid Sunan Kalijogo, Wali-Wali Songo, masjid dia ada 3 lapisan. Dia punya atap dia. Islam, iman dan ihsan. Itu. Jadi bukan buat saja tu. Bukan saja bagi tinggi bumbung. Tak, dia ada makna dia dan ada maksud dia yang tertentu. Dan juga dengan menara azan dia pun ada makna yang tertentu. Kita menara azan zaman lah, beda buat nak bubuh ayak. Bagi nak bubuh ayak bagi banyak-banyak, tung ayak boleh buah atas tu, jadi ayak masjid tak kurang. Tapi tak ada makna. Lepas tu nak bubuh ayak je lah. Beda dia nak buat, dia nak bubuh ayak, tung ayak atas tu, jadi buatlah berapa tingkat pun, yang penting ayak boleh tak banyak. Tak ada makna kenapa dibuat sekian. Itu kena dimasukkan balik dalam jiwa para arkitektur. Arkitek ni, orang-orang yang dalam bidang arkitek ni, kena ada juga jiwa tu. Barulah akan jadi comel. Dan kitab tu kalau diterjemahkan comel, dihadiahkan pula kepada designer-designer ni, maka dia akan kembali balik nak design masjid dan sebagainya, ada roh.
dalam design tu. Dia bukan hanya buat semata-mata kerana nampak comel, nampak lawa lah kali, tak tahu apa. Nah. Tu tanah Melayu kita sesuai dengan masjid dan yang bumbung dia macam di tanah Melayu. Ya, dia tak boleh buat macam bumbung di negara Eropah. Nah, yang hujan jarang turun ke, ataupun di negara-negara Arab. Tak boleh. Kita nak buat macam Masjid Al-Azhar yang tak ada bumbung kat tengah. Di tengah-tengah tu ada ruang, tak ada bumbung di atas. Nah, dengan keadaan hujan di tempat kita ni melampau-lampau. Jadi buat tempat tu jadi macam tak ada faedah apa. Lebih dah takung ayak. Beza pula di India. Kalau tengok di India, tengah tempat ruang tu dia akan belah ikan kat tengah-tengah tu. Dia ada kolam ikan untuk belah ikan. Sampai hijau ayak-ayak. Ikan dalam tu dibelah. Dan kebanyakan rumah-rumah di India macam tu. Kalau tengok balik, masuk dalam rumah, dia akan ada ruang macam dalam kawasan masjid tu. Hatta rumah bukan orang Islam sekalipun. Dia ada ruang tengah kecil, kemudian baru masuk dalam kawasan rumah. Masing-masing dia ada sebab dia masing-masing. Kalau pergi ke rumah di Yaman, rumah di Siwa, di Mesir, kita akan tengok susunan dalam rumah mereka ajaib. Kalau kita masuk tak akan nampak orang perempuan dalam rumah. Sebab dia ada ruang untuk orang perempuan, ruang untuk orang lelaki. Siap dah. Kalau kita masuk bahagian ni orang lelaki saja. Dan bila masuk dalam rumah tu, dia akan ada kawasan dah untuk tetamu lelaki. Dalam tu ada siap dah tempat untuk basuh tangan, ada tandah tepi dia. Siap. Nah. Jadi kalau kata tetamu mai, dia tak akan melihat lagi ke dalam rumah dan tak akan melihat aurat orang perempuan. Kita nak buat macam tu, apa ni, boleh lah, tanah kena luas sikit. Tahu tak? Kalau kata tanah tak luas pun, dia ada ruang banyak lah dalam rumah tu, menyebabkan terbahagi kawasan dia. Orang Melayu kita rumah dia macam tu dulu. Dulu rumah orang Melayu dulu, kalau tengok balik, atas dia ada beranda. Masuk naik tangga, beranda dulu. Lepas beranda baru ada ruang tamu. Kan? Lepas ruang tamu pula, kat ruang tamu tu pula ada, orang panggil apa, lubang-lubang angin untuk masuk. Dia buat rumah pula ikut laluan yang sesuai lah. Laluan naik matahari, bukan laluan angin. Buat rumah kat laluan angin. Tak tanya dah dekat orang-orang yang ahli bijak pandai, cerdik ni, para alim ulama. Maka akhirnya jin masuk dalam rumah. Nah, duduk saat-saat tengok, datang lintah. Jadi cerita, jangan pandang belakang. Dia takut dalam rumah tu. Padahal rumah tu bila tengok balik, buat rupanya laluan angin. Duduk tengah-tengah kawasan laluan angin. Itu jadi masalah. Kemudian apa lagi? Dah buat rumah, ruang tamu kat tengah. Masuk dalam lagi, baru kawasan ada bilik. Kemudian baru dapur. Dapur belakang sekali. Lah, balik. Dapur depan sekali. Tiru barat. Tunjuk habis semua hak rahsia dalam rumah kita, duduk kat depan sekali. Bila nak tunjuk ke orang, kita nak masak apa. Tak, dapur belakang sekali. Patutnya macam orang tua kita dulu. Faham? Kita tengok baik. Kalau ada sejarah dia tulis pembinaan rumah-rumah Melayu ni, dan kemudian kenapa ada pokok nyok. Kat setiap rumah orang Melayu ada pokok nyok. Pokok nyok mesti ada punya. Pokok nyok. Itu kira suasana rumah kampung Melayu lah tu. Kalau pergi ni kampung Melayu ni macam tu. Lah kita tanam pokok apple, tanam walaupun tak tumbuh kan. Tanam pokok nyok kan. Pokok kurma nak tanam tak tumbuh. Tanam pokok nyok. Baik, tak apa. Apa kaitannya tu? Apa kaitan dengan perbincangan kita ni? Tiba-tiba ni. Apa dia? Pasal Naubah. Lepas tu, pasal Naubah. Jauh sangat tu. Ya, Imam Nawawi. Lagi? Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam lagi? Imam Malik. Betul balik betul. Bagilah puan bagi kenal sikit. Yang Hilham ni jauh nu bagi hak mula-mula. Imam Malik, kerajaan Imam Malik ni, cerita tu yang masuk sampai ke Mizanah apa semua tu. Jadi tak apa, patah balik. Sultan Izzuddin Abdul Salam, Maulana Izzuddin Ibn Abdul Salam, Sultanil Ulama, seorang yang sangat tegah juga seperti Imam Nawawi dengan masalah hukum dan seumpamanya. Apa? Imam Nawawi pernah diminta oleh kerajaan waktu tu untuk keluarkan fatwa nak diminta cukai kepada rakyat ditinggikan, dinaikkan cukai. Dan Imam Nawawi kata boleh naik cukai tapi dengan syarat, kalau kata dah habis dah nak emas-emas ataupun perhiasan yang ada pada orang panggil apa,
hamba-hamba yang ada di istana sultan, tak apa, baru minta duit dekat rakyat, baru kutip cukai bagi tinggi. Maksudnya macam tu. Raja marah waktu tu. Dan sebahagian di kalangan ulama waktu tu yang memang ada hasad dengan Imam Nawawi lagi semakin cucuk. Akhirnya Imam Nawawi dijatuhkan kena hukuman, dibuang daripada negeri dan seumpamanya. Tapi Allah Ta'ala menjaga beliau. Imam Izzuddin Abdul Salam pun sama juga. Izzuddin Abdul Salam pun sama juga. Ada masalah hukum yang lebih kurang sama. Dan kemudian adalah perkataan dia sebut kepada raja-raja ni, dia kata raja-raja ni lah, raja-raja Mamalik waktu tu, kata beliau, kata raja-raja ni pun kita boleh jual, dia kata. Sebab mereka ni hamba ni boleh jual. Tapi ada lah isu dia yang berlaku tu menyebabkan mereka marah kepada dia dan beliau dihalau daripada Dimash pergi ke Mesir. Dan waktu masuk ke Mesir, beliau disambut oleh ahli Mesir seperti perayaan baru pula. Ada perayaan ketiga selain daripada Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Disambut ahli Mesir. Sayyidina Sultan Izzuddin Sultanul Ulama Izzuddin ibn Abdul Salam disambut ke Mesir. Dan makam beliau di Mesir. Baik, patah balik kepada perbincangan. Summa qala ukhruj faqul man arada an yas'ala 'anil arabiyyati wasy'ari wal gharibi min al kalami falyadkhul fa'adantuhum. Kemudian bila dah selesai tanya berkenaan dengan faraid, Sayyidina Ibn Abbas kata lagi kepada Sayyidina Abi Saleh, keluar, bagi tahu kepada mereka, sesiapa yang ingin tanya tentang ilmu Arabiyah, nahwu, saraf dan seumpamanya, syair, gharib minal kalam, bahasa-bahasa dalam ilmu bahasa yang tidak difahami, iaitu dalam ilmu lughah, maka masuk tanya. Fa'adhantuhum, maka Sayyidina Abi Saleh keluar dan bagi tahu siapa yang nak masuk tanya tentang Arabiyah, lughah Arabiyah, nak tanya tentang syair, nak tanya tentang gharib minal kalam, fadaqalu hatta mala'ul baita wal hujrata. Masuk semuanya pakat dalam rumah Sayyidina Ibn Abbas sampai memenuhi rumah dan juga bilik-bilik. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahum alaihi mislah. Maka kalau ditanya, beliau akan memaklumkan dengan apa yang ditanya, diberi jawapan, dan kalau perlu ditambah dengan faedah, maka ditambah dengan faedah dengan apa yang ditanya tersebut, bahkan lebih. Qala Abu Saleh, kata Imam Abu Saleh, fama ra'aitu mithla hadha li ahadin minan nas. Aku tidak pernah melihat majlis yang sedemikian yang dilakukan oleh seseorang pun di kalangan manusia pada ketika tersebut. Ini tafannunnya Sayyidina Ibnu Abbas berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi beliau mutafannin, yakni menguasai banyak bidang ilmu. Ya, berkatnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya lahu 1600 haditsin wa 60 hadisan. Ya, diriwayatkan daripada beliau 1660 hadis. 1660 hadis. Wa tufiya bi Taifi, dan beliau wafat di Taif sanata 68 wa huwa ibnu 71 sanah, ketika umurnya 71 tahun. Nah, makamnya di Taif. Nah, di masjid yang ma'ruf, Masjid Ibnu Abbas. Masjid Sayyidina Ibnu Abbas. Makamnya di situ. Dulu ada kubah. Tapi selepas Wahabi masuk, biasalah Wahabi dia kan tak kerja apa kan. Jadi kerja dia tukang runtuh kubah lah. Kerana ni semua syirik, bid'ah dalalah, finnar. Jadi dia bina pemahaman tadi, maka dia sembunyikan pula, tak tahu di mana makam Sayyidina Ibnu Abbas. Dia akan kelirukan orang. Tapi orang yang tahu-tahu lah. Dia panggil YTT. Yang tahu-tahu. Jadi kalau pergi ke makam di masjid Sayyidina Ibnu Abbas, biasanya mereka akan maklum, kata makamnya di sini ada satu tempat yang ma'ruf. Dilihat memang seakan dulu ni ada kubah di situ. Di situlah maqam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikatakan juga maqam Sayyidina Al-Imam Daud Al-Fatani juga di situ. Nah, Syekh Daud Fatani juga maqamnya di Taif. Tapi cuma ada seorang guru saya, Maulana Syekh Ahmad Jamhuri rahimahullahu ta'ala. Syekh Ahmad Jamhuri bagi tahu, biasa tanya kepada beliau, Syekh Daud masih lagi maqamnya di Taif. Nak tanya di mana tempat dia. Kata Syekh Ahmad Jamhuri, dia kata ada seorang murid, katanya orang tua dulu di Makkah pernah cerita, Syekh Daud pernah ketika zaman Wahabi duk korek kubur para awliya ni,
korek balik, dan juga mereka akan pindahkan ke tempat lain. Kata antara maqam yang mereka tumpu adalah maqamnya Sayyidina Syekh Daud Fatari. Dia nak korek kubur tu. Jadi Syekh Daud masuk dalam mimpi seorang daripada muridnya, dan maklum kata dipindahkan kuburnya ke Mekah, di bawah pokok cenderai, kata dia. Umumnya di Mekah dulu ada pokok cenderai, ada tanah bawah pokok tu. Saya tanya, kat pokok cenderai tu duduk kat mana, Syekh? Abuya Ahmad Jamhuri kata, saya pun tak tahu kata pokok tu duduk kat mana. Allahu'alam, dia kata. Takkan buat rumah orang apa kat situ. Tak pasti, kata dia. Tapi katanya dipindahkan, Allahu'alam. Tapi sebahagian kata tak dipindahkan, masih lagi berada di Taif. Jadi ada sebahagian pandangan sebut kata dipindahkan ke Makkah. Baik. Wa shalla alaihi Muhammad bin al-Hanafiyah. Jadi jenazah beliau disolatkan oleh anak Sayyidina Ali, yang ini saudara kepada Sayyidina Hasan dan Husain, tapi daripada ibu yang lain. Dipanggil Muhammad ibnul Hanafiyah. Kenapa disebut ibnul Hanafiyah? Dari kata sini beliau Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali. Tapi disebut ibnul Hanafiyah kerana ibunya daripada Hanafiyah. Ataupun nama ibunya Hanafiyah. Maka ni perempuan ataupun isteri yang dikahwini oleh Sayyidina Ali setelah kewafatan Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali berkahwin dengan isterinya yang baru ni, dan kemudian lahir anak yang juga seorang alim besar, Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dikatakan maqam beliau di Mesir, dan maqam beliau berhampiran dengan maqam Sayyidina Zunnun al-Misri dan juga Rabi'atul Adawiyah, dekat belakang maqam Imam Syafi'i. Sebahagian kata maqamnya di Mesir lah, ada maqamnya di situ. Kita pernah melawat maqam beliau selalu. Wa qala mata wallahi al-yawma khairu hadhihi al-ummah. Pada hari ini telah wafat sebaik-baik umat ini, yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Walamma wudi'a liyusalla alaihi, bila mana diletakkan jenazah beliau untuk disolatkan jenazahnya, ja'a ta'irun abyadu hatta dakhala fi akfanih, datang seekor burung putih terbang masuk dalam kain kapan Sayyidina Ibnu Abbas. Faltumisa falam yujad, maka mereka pun carilah burung tu pergi mana, dah masuk dalam kain kapan, dicari tidak jumpa. Falamma uhaila alaihi turabu, falamma uhaila alaihi turabu sumi'a min man yaqul, bila mana nak ditutupkan dengan tanah, dimakamkan beliau, dimasukkan dalam makam, nak ditutupkan, sumi'a min man yaqul, maka didengar ada suara yang menyebut, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di ayat ni dibaca ketika mana didengar suara, orang ramai dengar suara tadi, tak tahu siapa yang baca, siapa yang menyebutkan suara tadi, dipanggil dalam bahasa sufi dipanggil hatif, yang saya selalu sebut. Sebahagian mengatakan itu adalah Sayyidina Qadir alaihi salam ataupun para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Walamma balagha Jabir bin Abdullah wafatuh, bila mana sampai balagha Jabir bin Abdullah wafatuhu. Jadi bila sampainya berita kematian, kewafatan Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Sayyidina Jabir ibn Abdullah, daraba bi ihda yadayhi 'ala al-ukhra, maka beliau macam tu kata dia. Jadi bila mana dapat berita tadi, terus anak Jabir, dia sebut dia bukan tepuk tangan, dia macam orang panggil apa, Allah, macam tu, Allah, macam tu lah gambaran dia, macam tu lah. Wa qala, kata beliau, mata a'lamun nasi wa ahlamun nas, telah wafat pada hari ini manusia yang paling alim dan yang paling berlemah lembut dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Min tarjamati Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita baca ni, lepas tu kita sambung esok. Wa abuhu al-Abbas radhiyallahu taala anhu wulida qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanatain. Ayahnya Sayyidina Abdullah, yaitu Sayyidina Abbas, dilahirkan sebelum Rasulullah 2 tahun. Maksudnya beliau lebih tua pada Nabi 2 tahun. Wa aslama qabla al-hijrati, dan beliau masuk Islam sebelum hijrah lagi. Wa kana yaktumu islamahu
wa huwa muqimun bi Makkah, dan dia menyembunyikan Islamnya dan dia bermukim di Makkah. Wa yaktubu akhbar al-musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menulis surat kepada Nabi memaklumkan tentang cerita orang-orang musyrikin, apa yang mereka dah buat, apa yang mereka lakukan, perancangan mereka apa dia, dihantar kepada Nabi selalu. Wasta'zanahu fil hijrati fakataba ilaihi, bila mana beliau meminta izin kepada Nabi untuk berhijrah, maka Nabi membalas surat dengan mengatakan, ya ammu, wahai bapa saudaraku, aqim makanak alladhi anta fih, fa inna Allah azza wa jalla yakhtimu bika al-hijrata kama khatama bihi an-nubuwah. Wahai wahai bapa saudaraku, aqim makanak alladhi anta fih. Nah, duduklah kamu di tempat kamu sekarang ini. Ini yang dikeluarkan kaedah oleh para sufi, qum haitsu aqamaka Allahu fi. Duduk di tempat yang Allah Taala tetapkan, kerana Allah telah menetapkan dengan yang lebih baik daripada itu. Nah, fa inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah Taala yakhtimu bikal hijrata, Allah telah menetapkan hijrah bagimu, kama khatama bihi nubuwah, seperti mana yang telah ditetapkan bagiku, kama khatama bi an-nubuwata, seperti mana telah ditetapkan kenabian kepadaku. Jadi Allah Taala tetapkan hijrah bagimu seperti mana aku ditetapkan dengan kenabian. Maksudnya kamu telah dipilih oleh Allah Ta'ala, untuk duduk di situ. Dan kalau kata berhijrah pun nanti kamu ditentukan oleh Allah seperti mana aku ditentukan oleh Allah untuk jadi Nabi. Maksud tinggi kedudukan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu asghara a'mamihi sallallahu alaihi wasallam. Paling kecil di kalangan bapa saudara Nabi adalah Sayyidina Abbas lah. Kerana dia lebih tua pada Nabi 2 tahun. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna qadrahu. Para sahabat Nabi mengetahui tentang kedudukan beliau. Fayubalighuna fi ta'zimihi wa yushawirunahu, dan mereka mentakzimkan beliau, memuliakan beliau, dan juga selalu bermusyawarah dengan beliau. Wa ya'khudhuna bi ra'yihi, dan mengambil pandangan beliau. Wastasqa Umar bihi ghaira marratin. Sayyidina Umar beristisqa ataupun memohon kepada Allah dengan bantuannya, dengan tawassulnya kepada Sayyidina Abbas, berkali-kali. Ini yang selalu digunakan hujah oleh Wahabi. Kata, cuba tengok di sini, kalau Sayyidina Umar nak bertawassul, kenapa Sayyidina Umar tak pergi kat makam Nabi tawassul? Sayyidina Umar pergi tawassul dengan Sayyidina Abbas yang masih hidup. Nampak tak? Sakit tengkok pula sebut saya Wahabi ni. Jadi jawapan dia senang saja. Dalam masalah ulama dah jawab lama dah. Bukan kita yang jawab ni, ulama jawab lama dah. Daripada hadis tu sendiri. Dan Sayyidina Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada kepada Allah dengan barakahnya ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bapa saudaranya Nabi SAW. Sebab apa? Sebab berkait dengan Nabi. Tetap berkait dengan Nabi. Bukan kerana Sayyidina Abbas lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Dan di sini Sayyidina Umar nak maklum kepada kita bahawa apa? Bahawa boleh untuk kita bertawassul hatta dengan mafdul ketika wujudnya fadil. Dengan yang lebih rendah kedudukan ketika yang ada yang lebih tinggi kedudukan pada waktu itu. Baik, siapa yang paling tinggi kedudukan waktu itu di kalangan sahabat? Siapa dia? Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri, tak ada orang boleh lawan dia. Ada orang boleh lawan Sayyidina Umar pada kedudukan waktu itu? Sayyidina Abu Bakar tak ada dah waktu ni. Sayyidina Umar paling tinggi sekali. Boleh Sayyidina Umar nak sebut, ya Allah, aku bertawassul dengan diriku sendiri. Boleh tak? Boleh saja dia nak sebut macam tu. Dan memang layak pun bagi dia untuk disebut macam tu. Tak tawaduknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi kepada siapa? Ahli keluarga Nabi SAW. Yang lebih hampir dengan Nabi pada waktu itu. Maka bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Kenapa? Kerana Nabi. Kerana Nabi SAW. Sebab tu dalam hadis tu sendiri disebut, kami bertawassul dengan apa? Dengan amin Nabi, bapa saudara Nabi. Baru disebut nama Abbas. Kerana dia berkait dengan Rasul SAW. Kerana ada lagi yang lebih tinggi daripada Sayyidina Abbas waktu tu. Dari segi kedudukan. Sayyidina Umar ada. Sayyidina Osman ada. Sayyidina Ali ada. Tapi kenapa dia ambil Sayyidina Abbas? Kerana itu usulnya Nabi SAW. Dia tinggi kedudukannya. Kerana itu diambil tawassul dengan Sayyidina Abbas. Tamam? Ini bukan bermaksud Sayyidina Umar kata tidak boleh untuk tawassul dengan simat orang yang telah wafat. Tak ada istilah tu. Bukan tu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan
Tak ada cerita lagi, ada orang mimpi jumpa dengan Rasulullah pada zaman Sayyidina Umar. Dia maklumkan, kata maklum kepada Sayyidina Umar bahawa hujan akan turun nanti. Tu ada. Dan ada sahabat yang pergi ke makam Rasulullah SAW untuk minta agar didoakan diturunkan hujan, dan Sayyidina Umar tak marah. Sayyidina Umar kata, ni apa ni? Kita dah buat dengan Sayyidina Abbas dah jadi. Ni apa? Buat syirik, dalalah finnar ni. Ada? Tak ada pun. Yang ada tu Wahabi. Sebab Wahabi tak ada waktu ni. Kalau ada, kena tibai lah dengan Sayyidina Umar. Walam yamurra qattu bi Umar wa Uthman rakibin. Jadi kita sebut Wahabi lah. Jadi Wahabi jangan marah kalau tak ada Wahabi dalam dunia. Dia kata Wahabi tak ada. Dia kata Wahabi tak ada. Kan? Tapi yang herannya bila kita sebut macam ni, ada ramai yang akan marah. Tiba-tiba dia kata, kenapa ni? Wahabi bukan wujud pun. Kenapa nak kata kat Wahabi? Orang tak wujud, dia diam juga. Tak kata apa. Jadi kan kami ni kalau duk berkeliling orang tak wujud lah, ni yang kamu duk marah apa? Sebahagian tu komen, lagi dia akan komen. Dia bukan komen buat apa pun, dia bukan dengar pun, dia kerja nak maki lah. Lama-lama kita kata Wahabi tak wujud. Okay, tak apa, Wahabi tak wujud. Khair, tak ada masalah. Okay, settle lah. Habis dah, kenapa nak kata kat Wahabi? Marah pula. Terasa lebih ni. Jadi kalau kita tak terasa, kalau tak berkaitan dengan duk puasa, kata tak apalah. Ustaz kata kat Wahabi, saya bukan Wahabi. Jadi alhamdulillah, khair. Yang nak marah lebih-lebih buat apa? Buat grup pula. Buat grup kata tak, kami bukan Wahabi, kami Salafi. Tak apa, kami kata kat Wahabi. Yang tu boleh. Itu yang senang. Tapi masalah sampai Allah dia tak mengaku, dan sampai Allah juga dia marah kalau kita kata kat Wahabi. Tapi dia tak mengaku, dan dia kata Wahabi tak wujud. Okay, tak wujud tak apa, tak ada masalah. Tak wujud, buat tak tahu cukup lah. Dengan sebab kita maki kereta, dia panggil kereta kolek, dia panggil. Contohlah. Kereta kolek ni memang wuduh. Kereta tu jenama kolek. Tiba-tiba keluar proton marah. Jangan duk kata kat kolek. Kolek tak wujud. Melainkan kolek tu dikeluarkan oleh proton. Tu Dan proton dia tangan, semua syarikat kereta akan buat tak tahu. Sebab apa? Mana ada kereta kolek? Tu saya pun pakai sebut saat ni. Dah benar tak wujud nak marah apa-apa. Tak ada syarikat kereta yang akan saman kita. Kenapa? Memang tak ada pun kereta jenama kolek. Macam tu lah keadaan dia dengan Wahabi ni. Tiba je lagi ada lah pokok-pokok ni, tak tahu main daripada bukit mana, guna fake account, tiba-tiba dia jadi hero. Dia jadi hero kepada benda tak wujud, kata dia. Sebab bila ada seorang ni dijemput untuk berdebat, kan? Bila debat kata kita nak bincang pasal Wahabi ni ahli sunnah ke tak, dia boleh jawab balik. Dia kata kami pun duk cari lah ni siapa dia akan jadi wakil Wahabi. Sebab Wahabi ni kami pun tak tahu, tak ada siapa Wahabi di Malaysia ni. Nampak tak? Dia punya nak lari pada kebenaran tu. Jadi dia kata tak ada Wahabi, jadi tak boleh nak debat. Sebab Wahabi tak ada wakil. Wahabi tak ada wakil. Dah Wahabi tak ada. Mereka tak tahu kata Wahabi sendiri mengaku mereka Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya sendiri menamakan diri mereka Wahabi. Ini jelas disebut dalam kitab-kitab mereka. Nahnu Wahabiyun, kata-kata waktu zaman tu. Tiba-tiba keluar daripada Malaysia, jambang pun tak apa nak tebal macam Wahabi di Arab. Dia lebih Wahabi daripada negara Arab. Tu kita lagi hebat. Wahabi di negara Arab pun tarawih 20 rakaat. Wahabi negara Arab pun kadang selawat juga di antara ni, kadang-kadang lah. Wahabi Malaysia lagi sakan. Dia kata tak ada selawat antara ni. Tuan-tuan ambil mana ni? Ambil di ni, orang Malaysia je. Tuan-tuan kena tanya balik dia ambil di mana? Tengok tu dia, di Palestin. Selawat. Di Masjid Al-Aqsa selawat. Di India selawat. Di mana negara semua selawat. Dan dibahas dalam kitab-kitab fiqh para ulama dulu. Siap ada sebut lagi. Antara tarawih dengan tarawih, nak baca apa waktu tu? Ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada baca selawat kepada Nabi SAW. Ada yang sembahyang tambah 4 rakaat. Kata-kata. Semua ulama bincang, tiba-tiba keluar daripada negara mana kita pun tak tahu. Mana ada benda ni? Tak ada benda ni. Tak ajaib ke? Lepas tu bila dah lama, kalau kata sombong sikit dia buat tak tahu. Kalau dia rasa dia lekeh sangat, dia kan, saya minta maaf, saya tersilap dalam pandangan tu. Tengok. Lepas tu orang pun puji. Inilah bagus. Kerana minta maaf. Sekarang ni tak jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi minta maaf dengan benda-benda yang dikeluarkan, yang pelik-pelik yang diperkeluarkan tadi. Illa nazala hatta yajuza ijlalan lahu. Tamam? Tengok di sini, walam yamurra qattu bi Umar wa Uthman rakibin.
tidaklah Sayyidina Abbas kalau dia berjalan melalui Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman, yang kalau kedua-dua mereka tadi sedang berkenderaan, illa nazala hatta yajuza, sehinggalah mereka berdua akan turun. Sayyidina Umar pun turun, Sayyidina Osman pun akan turun daripada kenderaan. Nah, sehinggalah Sayyidina Abbas melalui jalan tersebut, ijlalan lahu, memuliakan beliau. Wa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan, man adzal Abbasa, sesiapa yang menyakitkan Abbas, faqad adzani, maka dia telah menyakitkan aku. Innama ammu ar-rajul sinwu abihi. Innama ammu ar-rajul sinwu abihi. Karena bapa saudara seorang tadi itu sama macam bapaknya. Jadi bapa saudara kita dengan kita ni macam bapa kita sendiri. Kena muliakan seperti bapa kita. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu tawilan jamilan abyad. Beliau orang yang tinggi, putih, dan kulitnya putih kemerah-merahan. Handsome orang dia. Sayyidina Abbas ni tinggi dia berapa? Dalam satu riwayat sebut lebih kurang 3 meter tinggi. Sama macam Sayyidina Umar tinggi. Tinggi orang dia, masya-Allah. Dan waktu Sayyidina Abbas dalam peperangan Badar, dalam perang Badar, Sayyidina Abbas berada di pihak musuh waktu itu. Karena beliau telah menyembunyikan Islamnya dan beliau ditawan. Waktu ditawan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Nabi SAW minta siapa yang boleh bagi pakaian kepada Sayyidina Abbas. Waktu balik ke Madinah, siapa yang boleh bagi pinjam pakaian kepada Sayyidina Abbas, sebab Sayyidina Abbas tak ada pakaian, sebab tak ada baju yang padan dengan dia. Dan ahli Madinah makruf pada waktu itu, para sahabat sendiri pun pakaian tidak banyak. Maka siapa yang bantu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay yang membantu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dibagi baju dia kepada Sayyidina Abbas untuk ditutupi aurat Sayyidina Abbas. Maka disebabkan kerana itulah Nabi membalas kembali kebaikan Abdullah bin Ubay, kepala munafik ni. Ketika dia nak mati, dia minta jubah Nabi. Maka Nabi bagi jubah Nabi kepada beliau, kepada dia. Nah tu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, baginda Nabi tahu apa yang dia buat kepada Nabi. Kenapa masih bagi jubah dekat dia? Maka kata Nabi SAW, ini tidak akan mampu menyelamatkan dia nanti di kubur. Jadi ada orang pula Wahabi pula. Wahabi ni memang masalah tu. Dia kata, tengok ni, Nabi sendiri sebut, kata baju ini tidak memberi manfaat kepada Abdullah bin Ubay. Macam mana orang kata asar Nabi boleh bagi manfaat? Allah, kalau dah bodoh, duk diam. Nabi kata kepada munafik sekarang yang ambil manfaat dengan asar Nabi tadi, kalau bukan munafik macam mana? Tu munafik. Baik para sahabat yang tidak munafik, para sahabat Nabi yang agung, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Anas bin Malik, para sahabat Nabi yang agung, banyakkannya mengambil manfaat dengan asarnya Nabi SAW. Dan kesemuanya beriktikad, kadang-kadang mereka nak suruh bubuh dalam mulut. Sayyidina Anas suruh bubuh rambut Nabi dalam mulut beliau. Sayyidina Muawiyah suruh letak ni kuku Nabi di matanya beliau. Ni di kelopak mata ni, kuku Nabi dia kumpul. Nabi kepit kuku, dia ambil kuku Nabi disimpan. Dan waktu nak wafat, Hafiz, merah dah mata tu kan? Ketika nak wafat, beliau pesan kepada yang nak mengebumikan beliau, nanti dia ambil kuku Nabi, dia letak di kelopak matanya. Dan kenapa dibuat macam tu? Nanti kalau ditanya oleh malaikat, ketika dilihat waktu tersebut ada asar Nabi ataupun kuku Nabi di matanya ataupun di bahagian badannya, malaikat tidak akan tanya lagi. Maksudnya apa dia? Ambil manfaat. Manfaat dia nanti dalam kubur tak ditanya. Sayyidina Ahmad ibn Hanbal ambil rambut Nabi tak dalam mulut. Bila orang tanya kenapa buat macam tu, kata nanti kalau dalam kubur, kalau malaikat tanya apa ni tentang soalan-soalan dalam kubur, ketika aku buka mulut nampak rambut ni, malaikat tak akan tanya. Tahu dah, kata ni orang yang cintakan Nabi SAW. Maksudnya ambil manfaat. Jangan sama dengan munafik. Apa yang tak cerdik yang beritahu tu. Jangan jadi Wahabi. Ruwiya lahu 35 hadisan. Diriwayatkan daripada beliau 35 hadis. Wa mata bil Madinati sanata 2 aw 4 wa 30 wa huwa ibnu 88 sanah. Beliau wafat di Madinah pada tahun 34 ataupun 32 Hijriah, dan ketika itu umur beliau 88 tahun. Wa dufina bil Baqi', dan dimakamkan beliau di Baqi'. Wa jalasa waladuhu Abdullah lin-nasi yu'azzunahu, dan kemudian Sayyidina Abdullah duduk sama dengan orang ramai yu'azzunahu, maksudnya mengiringi jenazah beliau dan
orang panggil apa, sampailah kepada permakaman beliau. Faja'ahu a'rabiyun fa wada'a yadahu ala yadihi wa qala, maka kemudian datang seorang Arabi, Arab kampung, letakkan tangan beliau di atas tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu dibacakan, isbir nakun bika sabirina fa innama sabrur ra'iyyati ba'da sabrir rasi khairun minal Abbasi ajruka ba'dahu wallahu khairun minka lil Abbasi. Katanya isbir, bersabarlah kamu, nakun bika sabirina fa innama sabrur ra'iyyati ba'da sabrir rasi. Maksudnya moga kami jadi orang yang bersabar, karena kesabaran rakyat adalah berlaku selepas kesabaran ketuanya. Maksudnya kalau ketua sabar, insyaAllah kami sabar. Khairun minal Abbasi ajruka ba'dahu. Tamam? Lebih baik, yang terbaik kepada Abbas apa dia? Ajruka ba'dahu. Jadi pahala kamu setelahnya meninggal. Wallahu khairun minka lil Abbasi. Dan demi Allah, dan Allah khairun minka lil Abbasi, Allah itu lebih baik bagimu daripada Abbas. Maksudnya cukuplah Allah sebagai orang panggil apa, gantinya, sebagai orang yang memberikan kekuatan kepadamu. Tamam? Baik. Jadi yang terbaik bagi Abbas apa dia? Ajruka ba'dahu, pahala yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan kepada ayahmu tersebut. Wallahu khairun minka lil Abbasi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung pagi esok. Man hafizallaha hafizahullah. Sesiapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Apa maksudnya? Esok insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.